Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita berada dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Kita bukan mazhab Imam Malik, tetapi banyak bab kita selesaikan dengan fiqh Imam Malik. Kenapa? Kerana pada bab itu Imam Malik memenuhi maksud Ahlus Sunnah. Sama juga dengan orang bermazhab Imam Ahmad. Banyak bab dia selesaikan dengan fiqh Syafi'i. Kenapa? Kerana pada bab itu fiqh Syafi'i memenuhi maksud Ahlus Sunnah. Dia punya maksud tu Quran, hadis yang sahih, kesemuanya dia pakai. Apabila dia memenuhi maksud itu, itulah sumber yang benar dalam ilmu. Kita ambil. Pasal tu orang kata apa? Hampa nak pergi Mekah ni, kena belajar lah ambil ayat sembahyang lagu Imam Ahmad. Kan? Nak pergi Mekah, kena belajar lah mazhab Imam Ahmad basuh kepala lagu mana. Tak. Kita bukan belajar mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ambil uduk serupa. Takkan Imam Ahmad start dengan kaki ke? Semua start dengan niat. Semua start dengan basuh muka. Pasal itu dalil Quran. Cuma dalil Quran. Cuma mereka berbeza dalam bab apa? Batal wudu. Hak tu saja. Dekat kita no hal. Apa dia? Kalau Imam Ahmad kata sentuh wanita tak batal wudu, kita nak tengok dalil dia. Kalau Syafi'i kata batal wudu, kita nak tengok dalil dia. Dua-dua boleh bawa dalil. Alhamdulillah. Mereka ini hebat. Kemudian kita bawa dua-dua dalil itu pada nilaian Ahlus Sunnah. Yang mana lebih sahih? Yang tu kita ikut. Tanpa kita mencerca mana-mana. Pasal itu dalam Al-Muwafaqah ditambah oleh Imam Syatibi. Apa dia? Simbol Ahlus Sunnah. Pengikut dia tidak mencerca mana-mana imam. Kita tak cerca. Tetapi juga simbol Ahlus Sunnah. Pengikut dia beramal dengan riwayat-riwayat yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Kenapa? Yang dhaif lemah dikatakan daripada Nabi, yang sahih adalah benar daripada Nabi. Dua sumber, satu dhaif, satu sahih. Tentulah orang yang berakal waras memilih yang sahih. Masya Allah, ikhwatul iman. Ini di antara perkara yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah. Barang siapa belum menekuni dasar-dasar ilmu, nescaya tidak bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Subhanallah. Siapa yang tak menekun dalam bab ni, ada orang dia nak tengok khilaf itu sahaja, dia tak mau tengok dasar ilmu, maka dia tak boleh faham. Kita kena tekun bab ini. Kita kena tekun. Macam contoh kita raya hari Jumaat baru ni kan, itu hari Jumaat. Macam mana kita nak buat? Dah sembahyang raya, Jumaat nak mai ke? Syafi'i kata raya sunat, Jumaat wajib. Jadi siapa mai sembahyang raya, Jumaat kena buat jugalah, dia wajib. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad, siapa yang tak buat, dia boleh pilih. Kalau dia mai sembahyang raya, Jumaat tu dia tak mau mai pun tak apa. Tapi kalau dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia kena buat lohok. Kenapa? Bila raya jatuh hari Jumaat, maka orang yang sembahyang raya dengan syarat dia sembahyang raya. Kalau dia tak sembahyang raya, Jumaat dia tak pergi, tu bagi pelepah nyok dia. Ni dia sembahyang raya. Maka Jumaat itu rukhsah. Rakhasa Rasulullah. Nabi bagi keringanan. Maka kalau dia nak mai Jumaat pun boleh, sebab dah sembahyang raya. Kalau dia tak mau mai Jumaat, dia duduk di rumah dia buat lohong. Kata Imam Ahmad. Tapi kata mazhab Atta' ni siapa dia? Atta' ni ulama, dia tabi'in, mengaji dengan Aisyah. Dia mengaji dengan isteri Nabi. Apa dia kata? Kalau raya jatuh hari Jumaat, kamu dah pergi sembahyang Jumaat. Raya jatuh hari Jumaat, kamu dah keluar sembahyang raya. Jumaat pun tak payah buat, lohong pun tak payah buat. Oh, ini sudah bagus. Tak ada. Dekat kita no hal. Pasal apa no hal? Mereka ini semua ulama, mereka bukan bercakap ngayat liang. Ahmad bercakap ada dalil, Syafi'i bercakap ada dalil, Atta' bercakap ada dalil. Kita seronok bila orang cakap ada dalil. Tapi masalah kita, tiga pandangan hidup ada, kita nak ambil yang mana? Kita kembalikan kepada prinsip Ahlus Sunnah. Yang Atta' cakap itu apa nilai hadis dia?
Yang Syafi'i cakap tu apa nilai hadis dia? Yang Ahmad cakap tu apa nilai hadis dia? Bila kita susun balik, kita berjumpa dengan dua sunan, Abi Daud dan An-Nasai, yang menyelesaikan bab ni. Dalam sunan Abi Daud, dia kata apa? Dia kata Nabi pernah menyebut kepada para sahabat, siapa yang dah sembahyang raya, dia tak mau main jemaat pun, dia tak payah main, tetapi kami nak keluar pergi jemaat. Subhanallah, siapa yang nak sembahyang jemaat silakan. Tetapi dalam satu riwayat lain pula menyebut apa dia? Nabi kata, siapa yang dah sembahyang raya, baliklah ke rumah dia, dia tak keluar jemaat pun tak apa. Lepas tu sahabat kata apa? Kami tunggu Nabi, Nabi keluar hanya waktu asar. Subhanallah. Jadi dekat kita jumpalah masalah dia. Siapa-siapa nak pergi sembahyang jemaat, dia boleh pergi. Siapa-siapa pergi sembahyang raya, jemaat pun dia tak mau pergi, lohak pun dia tak mau buat, pun tak apa, dengan syarat dia sembahyang raya. Kenapa? Itu hadis Abi Daud dan Nasai dan martabak dia sahih. Cukup dekat kita hadis itu sahih. Selesai dengan bubuh Ahlus Sunnah. Itu kawan dia pergi sembahyang raya. Pukul 12.30, orang dekat nak pergi jemaat, dia tidur. Dia buat perangai pula lah. Mengkit jemaat. Tak baca hadis Abi Daud ke? Kita kata, itu macam mana? Kita tak marah dah. Pasal dengan syarat raya jatuh hari Jumaat. Kalau raya jatuh hari Khamis, jemaat dia tak pergi, dia kena belun. Raya mesti jatuh hari Jumaat. Masya Allah. Dan kita mengekalkan apa dia? Ahlus Sunnah punya simbol, tidak mencerca para imam walaupun pandangan dia dhaif. Tak mencerca. Syafi'i atas mazhab dia, pandangan dia, tetapi ketika kita beramal dengan dalil yang sahih. Subhanallah, tidak ada hal dekat kita, ikhwan. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, betul lah kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala, ini memang sumber itu penting dekat kita, terlampau penting sumber itu. Tapi kalau kita tak tahu sumber itu, kita akan bertekak kepada benda yang dikatakan fara' dan tak bertemu dia punya, orang putih kata ending dia tak jumpa. Macam kita kuliah ni tak jumpa ending lagi, tapi cerah-cerah dah. Ending tu cukup penting. Kan? Dia kapal nak masuk pelabuh, tak jumpa tempat. Jadi ending itu cukup penting. Sumber itu penting, ikhwatul iman. Jadi kalau kita selesai dengan sumber, kita ada filter. Nak sembang pi ya. Tapi aku ada filter aku. Tidak mencerca para imam, tidak mencerca. Kita datang sembahyang subuh, imam baca kunut Allahumma hdina fi man hadait. Adakah kita cerca? Tak mencerca. Tetapi ketika kita beramal, kita tahu hadis Anas itu hadis yang dhaif. Kita jadi imam, kita tak baca kunut. Tapi kalau orang baca kunut, kita nak buat apa? Nak ambil sejadah balik belakang dia ke? Tidak. Dia fikir dia. Tetapi kita beramal di atas apa yang sahih. Kenapa? Kerana sumber Ahlus Sunnah itu lebih penting, dipelihara oleh manusia. Antum boleh nampak tak saya kata tu? Kalau boleh nampak, saya boleh berhentilah. Ikhwatul iman, jadi maknanya pada muka surat 62 ini saya lebih menekankan kepada sumber ilmu itu adalah penting, dan rasanya masa demi masa itu perlu diberi
penjelasan. Dan juga masa demi masa, ikhwan, kita kena bagi penjelasan perbezaan antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dhaif. Itu penting, supaya orang nampak kenapa riwayat yang dhaif tidak dijadikan hujah. Itu penting. Maka yang sumber itu masa ke semasa mesti diberi suatu penjelasan. Suatu penjelasan. Kerana itu, ikhwatul iman, kita melihat para ulama sunnah, mereka ketika mereka membikin ilmu, mereka menghuraikan ilmu, subhanallah. Saya ambil satu contoh sebelum saya berhenti, untuk bagi kita faham bagaimana Imam Abu Hanifah Nu'man. Dia kata dekat satu murid dia yang bernama Abu Yusuf. Nama sebenar dia adalah Ishaq. Dia kata apa? Dia kata, waihaka ya Ishaq. Waihaka. Ini orang Arab, kalau dia kata waiha, bermakna at-ta'ajub wa tarahim. Dia kata tu dengan heran tapi kesian. Kalau wailul tu bermakna dia kata tu dengan dia sumpah sekerana. Dengan dia sumpah sekerana, dia bermakna kita jahanam. Itu kata wailul. Tapi waiha, dia kata tu dengan kata apa? Dia macam heran, senang jadi lagu ni. Tapi dalam masa yang sama tarahim, dia kesian. Waihaka ya Yaqub. Apalah hang ni Yaqub? La taqtu kullu ma sami'a minni. Aku tengok hang duk belajar ni, apa aku kata semua hang tulis, apa aku kata semua hang tulis. Jangan cakap lagu tu. Fa innana bashar. Kita ni semua manusia. Hari ni kita ada satu pandangan, besok kita boleh tarik pandangan tu balik. Yang hampir tulis sampai macam aku bukan manusia ni pasal apa? Apa dia kata? Dia kata, idza qultu qawlan yukhalifu kitab wal khabara rasul fatruku qawli. Kalau aku kata satu benda, yang aku kata tu tak sama dengan kitab, tak sama dengan khabar yang sahih, tinggalkanlah. Tu pun tak boleh faham kah? Apa satu Hasan Syaibani kata, kalau Abu Hanifah jumpa hadis waris tak boleh ambil balik harta wakaf ni, dia akan tarik balik. Pasal masa hidup tu dia ajak engkau orang. Macam Imam Syafi'i kan, dia kata apa? Idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis tu sahih, mazhab aku. Habis macam mana? Hadis Anas yang dhaif tu dia jadikan dalil untuk kunut subuh. Apa kata ulama? Kerana ketika dia ambil hadis Anas itu, dia yakin hadis itu sahih. Tetapi datang para hadis yang lain, ketika mereka menghuraikan balik sanad hadis itu, mereka mendapati ada sanad yang dikatakan Ja'far Ar-Razi. Dalam sanad hadis itu ada seorang rawi yang bernama Ja'far Ar-Razi. Dia ini seorang rawi yang orang panggil dhabit dia tidak kuat. Bil hadis sahih ni dia kena selesai beberapa bab. Bab sanad kena ittasala sanaduhu. Bab syuzuz, adamul syuzuz, sanad dia tidak boleh bertentangan. Adamul illah, tidak boleh, dia kena hilang illah. Tetapi dalam bab ini Ja'far Ar-Razi, rawi yang kuat dipakai dalam hadis ini, dia punya dhabit tidak kuat. Abu Hanifah kata bukan dia fasik, dia orang saleh, tetapi dia menghadapi masalah ingatan yang tidak jelas. Sampai apa yang dia sebut itu tidak boleh dipakai sebagai hujah. Apa kata Imam Nawawi dan ulama-ulama lain daripada mazhab Syafi'i? Kalau Syafi'i meneliti balik sanad ini, dia akan tinggalkan hadis itu. Kenapa? Kenapa mereka sanggup kata macam tu? Kerana masa hidup dia menyatakan, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Mungkinkah dia kata hadis sahih itu mazhab aku? Tiba-tiba dia pergi cari hadis dhaif. Mungkinkah akan jadi? Tidak akan jadi. Tapi kenapa hadis dhaif itu ada? Kerana pada masa itu dia yakin sahih. Demi Allah, ijtihad dia benar. Di sisi Allah dia ada pahala. Tetapi kita yang nak beramal, kita pastikan sanad itu sahih. Habis kita dapati tidak sahih, macam mana? Kekalkanlah dia fatwa Syafi'i. Tetapi ketika beramal, kita beralih pada yang sahih. Subhanallah. Sangat jelas benda itu. Kerana para imam telah menunjuk kepada kita. Tapi kalau kita tak selesai bab ni,
Ingat hang pandai ke? Dia berkeluar ayat tu. Yang tu bukan hujah, hang tu nak berkelahi. Yang tu bukan hujah, hujah lain. Satu boleh lah. Apakah hukumnya kalau kita beramal dengan hadis yang lemah? Sahabat tanya, dia soalan ni orang panggil soalan iya ataupun tidak. Boleh ataupun tidak. Apakah hukumnya beramal dengan hadis yang dhaif? Baik. Elok saya jawab apa yang ada di dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Al-Majmu' ni kita tahulah Imam Nawawi tulis. Kata An-Nawawi, sesiapa yang beramal dengan hadis yang sahih, hadis yang lemah, dengan dia tahu hadis itu adalah lemah, dan dia tahu pula pada bab itu ada hadis yang sahih, maka hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Satu. Jawapan yang kedua, sesiapa yang beramal dengan hadis yang dhaif, ketika itu dia tidak tahu kata hadis itu adalah hadis yang dhaif, pada sangkaannya hadis itu adalah hadis yang sahih, maka amalnya itu benar ketika itu. Kenapa benar? Kerana dia sudah tidak ada ilmu yang lain. Pada dia yang tu yang paling benar. Berbeza dengan kawannya Mola tadi. Bab tu dia tak dhaif, tetapi dalam masa yang sama dalam bab tu juga ada yang sahih. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, apa hadis sahih? Hadis sahih ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas. Apa dia? Dia menyatakan Nabi kata 10 hari yang awal daripada Zulhijjah, maknanya 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 sampai 10, Nabi kata 10 hari ini tidak ada hari dan bulan boleh menandingi dia. Besar pahala 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Maka Nabi kata apa? Tingkatkan amal kamu. Ibn Abbas mencerita balik Nabi kata apa? Nabi kata 10 hari ini lebih di sisi Allah daripada kawan yang keluar berjihad. Sampai sahabat kata wala jihad? Ya, Nabi kata wala jihad. Beramal 10 hari ini meningkatkan tilawatul Quran, meningkatkan zikir, baca Quran, bersedekah lebih daripada kawan berjihad. Kecuali Nabi kata dalam 10 hari itu ada satu kawan dia terserempak dengan musuh tu bunuh dia kerana dia mempertahankan agama Allah. Dia lebih hebat daripada kamu kerana dia tidak merancang nak mati demikian. Tapi kalau orang bagi pilihan pada kita, maka 10 hari Zulhijjah ni yang awal penuh dengan kelebihan. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani kata apa? Dituntut kita melipatkan ganda ibadat. Ada pula satu perbincangan apa dia? Antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, yang mana duduk nombor 1? Subhanallah. Para ulama tidak sependapat siapa duduk 1. Tetapi saya nak bagi tahu apa? Hadis sahih daripada Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas menceritakan Nabi sebut tanggal dia 1 sampai 10 Zulhijjah penuh dengan kelebihan. Baik. Adapun 1 Muharram tak ada langsung hadis sebut kelebihan dia. Tak ada, pocik. Tak ada. Baik, saya bertanya. Di antara kalau kita nak beramal masuk bulan tu kita nak
Ya Allah, bulan ni dah masuk, tolong pelihara aku. Kita nak berdoa kepada Allah supaya Allah jaga kita dalam bulan tu. Yang mana lebih aula? Masuk 1 Zulhijjah baca doa dia kah? Masuk 1 Muharram kah baca doa dia? 1 Zulhijjah. Tapi kenapa 1 Zulhijjah ni orang buat pekak badak? Sampai badak pun dah heran dengan kita. Tapi bila masuk 1 Muharram, dia buat kalut dah. Dia kata ni kita tak meeting apa lagi ni? Nak baca doa awaitan akhitan. 1 Zulhijjah, riwayat dia sahih. 1 Muharram baca doa, bukan kata dhaif. Tak ada zasur riwayat. Maka dengan nak baca doa 1 Muharram, dengan nak baca doa 1 Zulhijjah, yang mana lebih kita boleh tolak ansur? 1 Zulhijjah. Maka dalam 2 bab ni, siapa yang beramal doa 1 Muharram, dia bertentangan dengan riwayat yang sahih. Dia telah mengangkat bulan yang Nabi tak sebut fadilat dia. Manakala 1 Muharram ni, fadilat dia Nabi sebut tang mana? Nabi tak sebut permulaan dia. Nabi sebut Tasu'a dan Ashura. 2 hari je. Tapi Zulhijjah 10 hari Nabi sebut. Subhanallah. Tang situ saja kita boleh tengok amalan yang nak masuk tak berapa lama dengan kita ni, di sisi bumbung Ahlus Sunnah, macam mana kedudukan dia. Itu satu contoh saya buat lah. Jadi berbalik sahabat kita punya tanya, Nawawi menjawab dengan 2 perkataan. Dia tak tahu hadis tu dhaif. Dia tak tahu. Dia tengok satu hadis, Masya Allah, Alhamdulillah lah, aku seronok betul-betul ada hadis, aku seronok pasal aku takut guna hawa nafsu. Dia pun ambil terus hadis itu. Maka selama dia tak tahu, kita tak boleh persalahkan dia. Dan itu berlaku pada semua para imam ketika mereka mencari hadis, termasuk Abu Hanifah, termasuk Syafi'i, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad, ada belaka. Tetapi seketika para muhaqqiq memberi tahqiq. Apa kata mereka? Idza sahal khabara 'inda ahli naqli. Kalaulah betul satu-satu khabar itu sah di sisi mereka yang mengkaji ahlul naqli ni, orang yang mengkaji riwayat, kalau memang sah, fa ana aku ini telah menarik balik pandangan aku fil hayati wa ba'da mamati. Aku tarik balik yang tak sama dengan hadis itu ketika aku hidup dan ketika aku mati. Subhanallah. Jadi Nawawi bagi jawapan, dia tahu hadis itu dhaif, dia tahu hadis itu dhaif, dan ada hadis sahih lain menyebut, tapi dia tak kembali pada hadis yang sahih, dia nak kekal juga dengan yang dhaif, maka perbuatan dia itu salah. Maka saya tambah lagi satu. Apa dia? Nawawi meletak 8 syarat. 8 syarat ni kena ada, barulah satu-satu hadis dhaif itu boleh diangkat. 8 syarat. Dan saya yakin hari ni satu syarat pun tak dipenuhi. Kata Al-Bukhari, Bukhari mengarang kitab yang bernama Adabul Mufrad. Kata Bukhari, yang sahih jauh lebih baik daripada yang dhaif. Saya teringat apa Ibnu Hajar kata, orang ni kalau dia beramal dengan hadis dhaif, menunjukkan dia cukup pakar dalam hadis. Kenapa dia pakar? Sebab ulama hadis dia takut dengan hadis dhaif ni. Pasal benda sama kan. Tiba-tiba dia boleh beramal. Oh, bermakna dia dahsyat ni. Dia tahu segala rawi-rawi tu. Kita duk lari pada hadis dhaif. Tiba-tiba dia kata, "Mas, saya nak bagi semua hadis dhaif saja." Oh, dia ni betul-betul dahsyat ni. Ini pakar segala dalam pakar. Pasal syarat nak baca hadis sahih ni senang. Pasal para muhadisin dah jelas ada sahih dia. Kita pergi baca je lah. Tapi benda yang muhadisin tak terang lagi, dia masih barang mentah, dhaif, tiba-tiba kita boleh pergi beramal, bermakna kita tahu rawi dia, kita tahu ilah dia, kita tahu semua. Oh subhanallah, kata Ibnu Hajar, kami lari, muhadisin lari daripada hadis yang dhaif, tiba-tiba kamu mendatangi yang dhaif. Oh subhanallah. Jadi di situ ada 2 jawapan, ada satu tambahan, ada 8 syarat kepada hadis yang dhaif. Oh dahsyat. Salah satu yang saya boleh ingat, ketika kita baca hadis itu dhaif dan kita tahu dia dhaif, kalau kita nak beramal juga, kita sama kedudukan kita macam orang jual ganja.
Macam mana? Tidak boleh kita sampai pada sesiapa. Kita peram seorang-seorang diri je, dan tidak boleh kita menzahirkan amalan itu pada orang. Itu yang saya ingat satu. 7 lagi saya tak ingat, pasal dah main 7.5. Baik. Saya kata yang satu ni di atas mazhab Asy-Syafi'i ni, Nawawi hurai dalam Muqaddimah Al-Majmu'. Hari ni siapa yang beramal dengan hadis dhaif mengikut sorok-sorok ni? Saya bagi tahu satu hadis dhaif. Apa dia? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadun nafs. Kita baru balik daripada perang yang kecil kepada perang yang besar, iaitu perang hawa nafsu. Hadis ni dhaif. Kalau kata dia dhaif, syarat yang satu Nabi sebut tu, dia kena amal sorok-sorok. Dia tak boleh sebut dalam ceramah. Kalau nak sebut dalam ceramah adalah dengan tujuan nak menceritakan kedhaifan dia dan mengajak manusia berwaspada. Tapi tak boleh cerita, sahabat, lawan hawa nafsu ni besar. Disokong oleh satu hadis, Nabi kata raja'tu minal jihadil asghar. Tak boleh ceramah lagu tu. Pasal kalau ceramah lagu tu kita publikkan hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni penceramah tu balik seorang-seorang, duduk dalam bilik, tutup pintu, duduk lawan hawa nafsu dia. Duduk ingat hati, oh ini perang lagi besar ni. Bila bini dia buka pintu, terkejut, kena buat macam tak lawan apa-apa. Itu bukan saya sebut, Nawawi sebut dalam Al-Majmu'. Lagi satu apa dia? Sirah dia kena tamrid, tidak boleh jazam. Apa dia tamrid? Kena baca hadis dhaif dengan sirah yang tamrid, sirah yang berpenyakit. Tak boleh dengan sirah yang tak berpenyakit. Alamak, kan lagi kacau. Kerana itu, untuk memenuhi 8 syarat itu sangat bahaya. Maka lebih baik kita keluarkan diri daripada beramal dengan riwayat yang dhaif, datanglah kepada riwayat yang sahih. Itu lebih selamat bagi orang awam. Itu jawapan saya ringkaslah. Tapi kita boleh sembang lagi pada masa-masa kuliah yang akan datang. Bermakna yang ni tak usah sembang apa adalah yang akan datang. Saya guna bahasanya akan datang. Akan datang kita boleh sembang lagi, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.